170. 170. Okey. Kita nak mula ke? Macam mana? Sekejap. Tunggu. Ramai lagi ni. 7 minit lagi. Sabar. Relax. Ya. Kamila, siapa record? Akak ada record. Alright. Okey, boleh kita mula? Rasanya Pak dah boleh cerita tentang paturan semua ke? Apa dia? Okey, kita mula ya. Kita mula ya. Boleh Kak. Boleh. Okey. Okey, boleh mutekan suara yang Sekejap Juli, Assalamualaikum. akak mute semua Ya. orang. Okey. Juli unmute lepas tu. okey. Okey. Okay Juli. Okey, tes. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Selamat malam. Salam sejahtera kepada semua peserta webinar pada malam ini. Okey. So di samping kita mengikut arahan kerajaan untuk stay at home, sama-samalah kita dapatkan ilmu pada malam ini. Okey, sebelum tu saya Cikgu Julie dari SMK Kuala Perlis sebagai moderator pada malam ini. Tapi sekarang berada di Johor lah, di kampung. Okey, sebelum saya mulakan sesi ini, saya akan bacakan sedikit tata cara semasa peserta berada di dalam talian webinar ini. Okey, yang mana bermula pukul 9 hingga pukul 10 malam. Okey, pastikan anda off webcam dan off mikrofon untuk kelancaran webinar. Sila. Okey, untuk malam ni mungkin ada teknikal sikit, tak ada bahagian chat. So kalau ada pertanyaan, cikgu boleh unmutekan mikrofon dan boleh perkenalkan diri dan seterusnya boleh tanya soalan. Okey, mohon kerjasama untuk tidak sesiapa pun membuat recording sesi record ni ya.
dengan tidak menekan butang record. Okey, sesi ini akan direkodkan oleh tim admin Digital Classroom yang mana akan dikongsikan di ruang ilmu portal Digital Learning ataupun di YouTube. Okey, webinar pada malam ini juga boleh direkodkan dalam SPLK-PM di bahagian e-pembelajaran. Cikgu yang ataupun peserta-peserta yang kena rekodkan sendiri dengan login masing-masing punya SPLK-PM lah. Okey, pastikan peserta semua berada dalam talian webinar ini sehingga jam 10 malam ataupun sehingga selesai untuk mendapatkan link PLC form yang perlu peserta isi, dan kemudiannya akan diberikan e-certificate melalui email sebagai bukti anda mengikuti e-pembelajaran, dan juga kemudian peserta boleh serahkan kepada SU LDP di sekolah. Okey. Hanya peserta yang berada dalam meeting ini saja akan di-invite semula sebagai dengan link backup. Jika peserta terkeluar, sila masuk semula link Zoom yang akan diberikan oleh admin digital nanti. Okey, sila berada dalam sesi sehingga akhir sesi. Okey, kod untuk e-certificate akan diberikan di akhir sesi. So peserta-peserta kena tunggulah sampai akhir. Okey, untuk makluman, tiada sebarang kod ataupun link ataupun akses yang boleh dibawa keluar dan di-share, dikongsi di dalam mana-mana grup ataupun SMS ataupun ruangan chatting. Okey, minta kita alert lah benda ni ya. Ini sebagai peringatan. Okey. Baiklah, tanpa membuang masa, eloklah saya perkenalkan presenter kita pada malam ini. Tajuk webinar kita pada malam ini ialah Jom Microsoft Form. Okey, yang mana akan disampaikan oleh sahabat karib saya yang berada jauh di Terengganu, Cikgu Kamariah Awang atau Teacher K, atau juga kami panggil Kak Penyu. Jangan salah faham, ini bukan gelaran dari Terengganu, tetapi Penyu ni adalah Teacher K punya assignment untuk presentation semasa shortlist untuk education exchange. Okey, Cikgu Kamariah berasal daripada Marang, orang Ganu, Terengganu, berkelulusan ijazah IT, telah 12 tahun mengajar, dan kini Cikgu Kamariah bertugas di SK Gong Balai Marang, Terengganu. Sebelum ini dia pernah bertugas di Taman Permata Selangor dan juga SK Kubu. Okey, Cikgu Kamariah mengajar subjek matematik, English dan juga TMK lah, Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Okey, moto hidupnya ialah Might Always Embrace the Knowledge. Okey, telah membawa Cikgu Kamariah ni memenangi anugerah The Most Exceptional Educator Sempena Teachers Award daripada YTL, dan juga dianugerahkan Ikon Teknologi Pendidikan Negeri Terengganu tahun lepas. Okey. So hebat ni, cikgu hebat dari Terengganu, orang kecil molek je tapi kehebatan dia. Okey, sama-samalah kita sedut ilmu daripada Cikgu Kamariah pada malam ini. Okey. So tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada Cikgu Kamariah. Cikgu Kamariah dah online dah? Alhamdulillah, dah online. Ada dengar tak? Oh, dengar kan? Dengar. Okey, saya share, saya pass kepada Cikgu Kamariah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nampak tak? Dengarkan dengan jelaskan suara saya. Suara jelas tapi tak nampak Penyu. Jelas, alhamdulillah. So Jelas. ada nampak saya punya saya punya muka malam ni. Belum nampak. Belum nampak tu Kak K. Kak K belum nampak share Kak K. screen dengan muka. Okey, dah nampak. Comel dah. Dah nampak? Nampak dah. Penyu. Aduh. Alright.
Ya Allah ya Tuhan. Okay, terima kasih kepada the lovely gorgeous moderator malam ni. Sebab tu dia manis agaknya, sebab mungkin dia tiap-tiap hari makan apa? Harum manis tu lah Dia Penyu cakap ke penyu? kita tu. Penyu mana tadi Dah dibawa lari. Okay, sebenarnya moderator tu lagi hebat daripada saya lah, sebab dia dah level lain tu. Dia dah level overseas. Okay, tak apa, it's okay. So, okay, selamat datang semua. So, malam ni hampir 235 lebih kurang. Dah 250 Kak K. Ya ke? Ya Allah, ya Tuhan, aku tak perasan. Okey, mula-mula sekali nak minta maaf jugalah atas Hilang suara. Okay, hilang suara. Tak dengar Ki. Kak K kena mute kan balik ni. Unmute balik. Dah. Hilang suara, hilang rupa. Hello? Ada dengar. Dengar kan? Minta yang lain off-kan ya, webcam dan juga audio. Sekejap, saya unmute semua. Lepas tu Kak K tolong on balik Okey. Okey Kak K, on kan? Tak dengar Kak K, tak dengar. Test. Alright, Okey. Okey dah. Alhamdulillah. Saya ulang semula hello. Okey. Kalau tak dengar terus bagi tahulah ya. Terima kasih kepada Cikgu Nora Sida moderator, minta tutup kepada rakan-rakan family DCA, kepada kawan-kawan di seluruh pelosok tanah air kita, di bumi yang kita cintai malam ni. So tibalah giliran saya malam yang kelima dah malam ni. So malam ni kita just chill, kita just relax, kita just santai. Setelah orang kata kita menerima ilmu yang syarat, yang hebat daripada sifu-sifu yang tidak asing lagi, macam Kak Bella, lepas tu Cikgu Aman, lepas tu Cikgu Fazli, lepas tu semalam lagilah meriah. Kita ada doktor, kita ada Puan Syida, kita ada Cik Syah. So malam ni kita a little bit chill sebab dah orang kata dengan link pun sampai jam, sampai ramai PM cakap kena kick. So kami tak buat macam tu lah ya, sebab kita nak orang kata kita nak sharing ni biar kita betul kita nak santai, kita nak biar semua dapat ilmu ni. Alright, so tanpa buang masa so ni okay, sorry kejap. Lupa nak share. Alright. Okay, sekejap ada nampak tak? Nampak tak slide? Nampak. Okey. Dia tak tadi dia tak. Okey, nampak kan? Dah. Alright, okay. So ni yang untuk DCA malam ni. Alright, okay. So ni adalah just a soft reminder untuk mute-kan dan untuk orang kata nanti nak untuk sesi webcam, dan juga jangan lupalah untuk menyertai grup Digital Classroom. Alright, so ni sedikit tentang saya. Saya sebenarnya biasa-biasa saja. Saya cikgu sekolah rendah yang kata mengajar mostly Linus lah, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 dan juga tahun 5 lah juga. Alright. So untuk learning objektif malam ni just simple saja. At least saya nak semua kawan-kawan, semua orang kata attendees malam ni yang menyertai webinar dapat create quiz melalui form, Microsoft Form, dan juga dapat create survey form, dan juga yang paling penting kita boleh share form yang kita dah buat tu ya. Alright, so semua dah ready. So jom kita teruskan. So apa dia Microsoft Form ni? Saya rasa semua orang dah tahu dia memang sinonim. Dah sebut apa Microsoft Form tu. Oh, ada yang tak
Kak K. Onkan mic boleh Kak K? Onkan mic. Ni, someone unmute. Okay, test. Okey. 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 Okay dah, okay. Sorry, okay. So tak tahu tadi dia cakap someone mute kita ni Encik. Alright, tak apa, it's okay. So basically, so macam saya terpaksa ulang lagi sekali untuk learning objektif kita malam ni just ada 3. Untuk create quiz, survey dan juga untuk kita yang paling penting kita nak share form yang kita dah buat tu. Sebab kalau kita tak share macam mana kita nak orang kata utilisekan kita punya form tadi kan. Okey, dengar kan? Dengar. Okey. Okay. So Microsoft Form, so sinonim lah dengan apa? Nama pun form. So semua orang tahu dia memang untuk borang lah, pendek kata kalau kita terjemahkan dalam bentuk borang tapi untuk malam ni saya more on kepada nak utilisekan form ni ke dalam bentuk yang lebih interaktif. Maksudnya untuk kita membina kuis dengan lebih menarik, dengan lebih mudah dan kita tak payah pening ya. Alright. Okay. So terlebih dahulu kita kena tahulah basically antara kegunaan Microsoft Form yang kita duduk buat tu adalah untuk apa ni, antara contohnya lah untuk kehadiran, untuk kehadiran kursus, kehadiran event apa-apa kan. Lepas tu untuk sijil-sijil macam yang DCA selalu buat yang 4 malam sudah. Lepas tu untuk rekod ladap dekat sekolah kita, untuk rekod pemilihan kurikulum, unit beruniform, satu murid satu sukan. Sebenarnya banyak sangat kegunaan Microsoft Form ni yang sangat memudahkan perjalanan PDPC kita sepanjang kita berada di sekolah lah. Dan juga yang berada di aktiviti, sebab saya juga difahamkan ada di kalangan peserta webinar malam ni, di kalangan pensyarah dan juga cikgu-cikgu tuition. So saya pendek katanya semua malam ni adalah pendidik lah. Senang saya panggil semua pendidik sebab semuanya mempunyai orang kata customer untuk kita ajar, klien, iaitu anak murid kita ataupun anak kita sendiri. Alright, so malam ni saya fokuskan pada create quiz lah. Okay, so supaya mode quiz tu untuk ataupun latihan tu menjadi lebih menarik. Alright, so nampak tak saya punya ni? Okay, nampak tak? Tak nampak saya rasa. Sekejap ni. Nampak K punya mic ni. Okey, nampak tak yang ni? Nampak muka K. Okey. Nampak muka? Dan ni nampak tak yang ni? Okey, baru. Ya, okey. So saya nak bagi tahu untuk Microsoft Form ni dia sama jugalah lebih kurang macam yang Dr. Azma dan juga Cikgu Fazli hari tu ada terangkan. So Microsoft Form ni kita boleh buka dia dengan 2 cara. So cara yang pertama dengan cara macam yang K tengah tunjukkan melalui office.com. So bila type office.com tu, so dia keluar macam ni lah. Maksudnya kita login kan kita punya ID MOE kita. Terpulanglah pada cikgu ID apa yang cikgu buat. Tapi untuk sekolah kita, untuk anak murid kita, kami para guru dibekalkan dengan ID MOE. So kita buatlah yang ni, yang kita klik. Yang cara kedua tu adalah bila kita dah ada add Teams dalam sebab dekat laptop kita pun kita boleh install Teams kan, macam Cikgu Aman dengan Cikgu Bella dah ajar tu. So terus kita buka melalui Teams pun boleh juga ya. So ada 2 cara lah macam Dr. Azma. Sama saja, basically dia dah, bila Microsoft Office ni dia dah macam adik-beradik. Word, PowerPoint, Sway, apa lagi, Form, Teams lah. Dia pendek kata dia adik-beradik lah. Alright, so kita buka form. Okay. So basically bila kita klik dia akan keluar macam ni lah. Okay, dia keluar macam ni. Inilah paparan
paparan Office 365 kita. So saya pasti semua pendidik di luar sana yang berada di dalam talian sekarang, so memang dah familiar lah dengan SharePoint, OneNote dan sebagainya lah, Sway dan sebagainya. So malam ni kita just klik pada butang pada ikon form. So semua orang klik pada so boleh buat sambil-sambil dengar suara saya ni, saya rasa boleh lihat dan boleh kalau mana-mana yang ada peranti yang lebih daripada satu. Contohnya memang ada MacBook lagi ke, kan ada laptop ke, ada tablet, ada whatever gadget lain. So boleh terus hands on bersama saya. Okay. So kalau tengok kat sini, ni lah dia punya bila kita dah klik ikon form. So automatically dia akan keluar dua button di sebelah kiri. So kat sini dia, yang pertama new form, yang kedua new quiz. So macam saya rasa yang new form ni, kalau ada permintaan di bahagian nak habis nanti barulah saya ceritakan sedikit pasal form. Sebab form ni hanya yang biasa saja, yang kita key in nama, kita key in IC, nombor telefon. Sebab macam sewaktu di mesyuarat PIBG yang telah kami buat pada bulan Januari hari tu, so sekolah saya buat kat sini lah, maksudnya kita rekodkan kehadiran semua ibu bapa yang hadir tu melalui form survey dan kehadiran ke mesyuarat PIBG. So masa tu ada 200 lebih juga, so memanglah sedikit mencabar, tapi at least ibu bapa diberi orang kata peluang untuk eksplorasi ilmu baru yang anak dia belajar. Pada masa sama ibu bapa pun belajar juga. So itulah new form new form yang pendidik boleh tengok sekarang. So apa yang saya nak ajar adalah kita klik pada new quiz. So bila klik pada new quiz, so inilah paparan dia. Dia belum dinamakan lagi, so dia masih lagi dalam untitled quiz. Alright. So ni saya just bagi tahu lah, ni untuk preview, ni untuk team Team ni boleh pilih lah. Ya. Okay, team ni boleh pilih dia macam colourful. Kalau macam tak nak colour hijau, nak colour purple pun boleh. Ya, dia tak ada masalah. Alright. So mula-mula kita bagi quiz dulu lah. So saya bagi contoh, kalau saya sekarang ni saya buat untuk matematik dulu lah. Quiz untuk mathematics. Okay, so untuk mathematics malam ni saya tak letaklah dia tahun 2 ke, tahun 3 ke. So saya nak just include bahawasanya dalam mathematics ni dia ada satu kata sub menu dia tu yang memang interesting lah, yang sangat memudahkan perjalanan kita sebagai guru untuk tidak pening kepala bila kita create quiz untuk matematik. So kat sini kita boleh lah, kalau kita nak letak, for example saya nak ajar kat sini, kalau tengok saya cancel balik kat sini cikgu boleh, pendidik boleh tengok kat sini, educator semua, dia ada lambang insert image. So sama juga, dia punya paparan dia ala-ala Sway. Sway dia warna hijau muda, yang ni hijau tua dia punya tu kan. Alright, jadi search saja. So kita boleh cari image tu pada 3 lokasi, sama ada dekat bahagian kita punya device kita, laptop kita, ataupun OneDrive kita, dan juga kita boleh search. Yang ni yang best tu, sebab kita tak perlulah nak pergi buka My Document ke, My Picture ke untuk cari orang kata cari gambar yang kita nak buat tu. So kita boleh terus search. Dan yang bestnya Bing ni dia dah orang kata copyright tu dah orang kata yang memang dah selamat lah. So for example saya nak buat malam ni adalah fraction So kita tekan butang search. So dia keluarkan pelbagai bentuk fraction lah. Okay, so saya rasa semua orang tahulah kan fraction tu apa. So kita boleh pilih kan, macam best kan, kita macam just pilih je lah macam yang mana kita nak. So kita pun add macam tu. So automatically ada. So saya harap semua nampak lah, saya letak terpulang pada cikgu lah. Sebenarnya kita boleh orang kata nak interface kita nak cantik macam mana tu terpulang pada kreativiti cikgu-cikgu. So kita add new lah untuk soalan. Okay, soalan yang pertama. Contohnya kita nak selesaikan
pecahan ini. Contohnya So, yang saya kata best tadi tu, oh sorry. Okey. Tak apa, saya buat nombor 1 dulu. Okey, pergi dekat dot 3 di sebelah kanan ni. So, kita boleh klik dan kita pergi dekat math. Macam tu. Yang ni yang saya kata best ni. Okey, enter and kita ada equation dia. Okey. So, katakan saya kata tadi nak buat soalan berbentuk pecahan. Contohnya saya masukkan ni lah. Dia ada banyak sebenarnya. Saya masukkan yang ni untuk yang level sekolah rendah dululah. Alright. Okey, contohnya yang ni. So kita masukkan apa? 1. Lepas tu kat sini kita buat, okey, kita tekan tab tab, jadi tekan 2. So tekan sini. Alright, sama dengan kita masukkan balik nilai ni. Alright, lepas tu kita letak X. Yang bawah ni kita tekan tab untuk ke bawah tu tekan tab cikgu. Lepas tu pergi kepada contohnya macam ni. Lepas tu kita pun tekan OK. So alright, dia keluar macam ni. Alright. Yang ni yang saya cakap best tu. Kalau cikgu-cikgu semua tengok, pendidik semua tengok, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada suggested results. Okay, yang ni yang saya cakap best tu sebab kita boleh add all. Lepas tu kita boleh ikut suka cikgu lah. Cikgu nak alih yang ni letak kat bawah ni ke, macam ni. Ataupun cikgu rasa macam anak murid cikgu tu rasa pening rasanya tengok 4 jawapan sekali, so boleh buang. Katakan nak buang pun boleh. Nak masukkan pun semua pun boleh. Macam tu. And then kat sini cikgu boleh tengok the correct answer. So dia dah tanda siap-siap untuk kita. Tu yang saya cakap, kita tak payah pening. Kita buat orang kata biar teknologi ni memudahkan PDPC kita. So macam cuti sekarang ni lah, cuti orang kata dia jadi short form cuti PKP kan, Perintah Kawalan Pergerakan. So PKP ni, cuti PKP ni kita orang kata utilize betul-betul. Kita boleh create quiz untuk anak murid kita supaya next kita boleh terus share saja. Alright, seterusnya point. Maka kita letak banyak sikit lah, 5 macam tu. And then mestilah required ni, so mesti anak murid kita jawab soalan tu. So bila kita tekan add new, kalau perasan dia dah ada questions idea untuk kita. Macam yang ni, contohnya selesaikan pecahan ni, so dia dah bagi sample ideas dekat kita. Dia bagi macam senangnya, kita pun just klik and then kita add selected. Alright, kita add selected. Dia dah tolong bagi kalau macam yang sekarang ni dah level sekolah menengah lah. Sebab sekolah rendah dia tak ada sampai macam ni kalau tak silap saya. Alright, seterusnya saya alright, so kita boleh dia banyak lah kat sini. And then the correct answer this one. So kita buat required juga. Points pun 5. Lepas tu saya pun tiba-tiba cakap tadi kan, saya terlupa kan. Rupa-rupanya alamak, lupa nak masukkan nama lah. Kita pun cakap nama murid contohnya. Okay. Lepas tu ni tak perlulah. Enter equation ni tak perlu. Okay. Kita terus buang saja maths ni. So biarkan dia tak ada apa-apa lah. Okey, so kat sini maaf, okey. Ada yang PM kata minta slow perlahan sikit sebab ada yang sambil buat hands on lah. Oh, dia okey, dia hands on. Okey. Okey. Terima kasih. Okey. Saya nak undo sikit kat mana tadi? Alright. So, kan nombor 2 ni selesaikan pecahan kan. Ni adalah contoh yang K klik yang questions idea tadi. So K tak buat pun soalan ni, K terus ambil saja daripada cadangan daripada Microsoft Form lah. So kita terus ambil saja. Alright. So item number 3 ni adalah K tiba-tiba lupa. Lupa nama murid. Lupa dia orang jawab kuis tapi tak isi nama kan. So K baru buat lah ni. Okay. Lepas tu point tak payahlah. Point kosong lah sebab nama je kan. Okay. Lepas tu kat sini kita pun kata nama murid sepatutnya kat atas. So inilah fungsi dia. Nampak kan? Anak panah di sebelah kanan ni, tepi dustbin ni. So kita klik atas.
Dia dah naik kan. Tadi nombor 3, ni dah naik jadi nombor 2. Okey, lepas tu macam tu. So dia dah jadi nombor 1. So dia mesti required lah sebab nama kan. Alright, so saya nak bagi lagi yang kata interesting untuk apa orang kata bagi contohnya macam lecturer matrikulasi, sebab saya tahu ada lecturer matrikulasi dalam ni. So kata ataupun cikgu sekolah menengah lah saya masukkan soalan yang baru. So kalau tengok kat sini saya masukkan nilai selesaikan nilai X. Alright, so kat sini so kita masukkan contohnya X, lepas tu nak buat kuasa 2 kan kat sini. Ni. So X kuasa 2, lepas tu kita buat tolak. Ni contoh cikgu sebab murid sekolah rendah tak buat ni, cuma saya nak tunjuk contoh. Okey, 5X kan. Lepas tu tambah 6. Okey, lepas tu sama dengan 0. Ni adalah contoh soalan sekolah menengah. Ya, sebab kalau K pun memang kita memang dah belajar tapi kita pun dah lupa kan. Alright, so ni just sample question lah yang kita create untuk sekolah menengah. So kita pun tekan OK. So kalau perasan kat sini kan, ni yang saya cakap best ni, walaupun saya ni tak ajar yang persamaan apa ni, kuadratik ke apa ni, persamaan apa ni, boleh siapa-siapa tolong, persamaan apa ni? Persamaan kuadratik lah tu. Betul persamaan kuadratik. Sebabnya memang kita pun dah tinggal lama kan, berpuluh-puluh tahun dah. Alright, so kat sini yang saya kata best tu, sebab kita tak perlu nak fikir, dia terus bagi pilihan. Macam tu. So nilai-nilai dia ni lah. Alright, so kita sebenarnya boleh tambah lagi option ni. Kalau macam contohnya soalan kita berbentuk terpulang pada kita lah. Maknanya macam contohnya soalan kita berapa cawankah bagi berapa sudukah untuk secawan nilai-nilai macam tu dia boleh ada add option lah. Tapi kat sini tak perlulah sebab saya nak tunjukkan just macam equation maths tadi tu. Alright. Cikgu K, ada soalan daripada Cikgu Lu ni. Dia kata minta tunjuk macam mana nak dapat maths. Dia kata dia tekan 3 titik tapi tiada maths untuk dipilih. Oh dah. Okey, saya share balik kejap ya. So dekat atas ni. Okey, so dekat atas ni tadi kan. Contohnya nombor 1 kan. Ya? Nampak tak? Tak nampak. Okey, baru nampak. Nampak tak? Okey, nampak. Hilang balik. Tak apa. Ni nampak tak? Nampak kan? Belum tak nampak. Belum keluar. Ada tak? Dia dah. Okey. Alright, ada dah. Ada dah, alhamdulillah. Okey, contohnya macam kat mana nilai equation tadi kan. Okey, kat sini bila klik kat sini ni, dekat ni tepi required ni. Okey, more setting for questions ni. So ada dot 1 2 3 dot ni. So dekat sebelah mana ni? Sebelah kanan. So klik kat sini dia ada shuffle option, math, subtitle dengan add branching. Alright. Nampak kan? Cikgu Lu harapnya tak apa, nanti kalau tu Cikgu Lu lagi sekali boleh kita bersesi webcam nanti dah nak 9.30. Alright. Okay. So okay. Iklan tu agaknya. Alright. Okay. Cuba tengok kat sini kan. Ada drop down je. Ada drop down subtitle. Sini tak ada. Rasanya sebab dia macam dia tak adalah baru sangat, tapi kalau macam tapi saya rasa kalau kita dah login office.com tu rasanya dia dah orang kata semua dah baru. Saya rasa cikgu boleh try sign out balik ke sign in balik ke kan.
Sebab saya rasa kan ada cikgu-cikgu lain yang mengalami masalah yang sama, tak ada kat sini. Okey. Cikgu K, boleh saya bantu Cikgu K? Okey, boleh. Okey, macam ni. Kalau cikgu nak keluarkan maths, option maths kat situ, cikgu kena mula type nombor ataupun apa persamaan dalam ruang soalan tu. Baru dia keluar fungsi math. Okey. So Terima kasih Cikgu Ridwan. Terima kasih Cikgu Wan. Dia nasib baik tak jauh tu, nasib baik dekat je. Okay. Alright. Seterusnya, so saya rasa untuk tiga ni baru 3 soalan sebab at least saya nak orang kata apa? Saya nak assignkan. So itulah tujuan kita. Alright. Lagi yang ni macam susah, so saya bagi 10 markah lah. Yang ni terpulang kepada guru-guru pendidik untuk letakkan berapa markah. Alright. So dia dah tolong bagi questions idea. So sebenarnya benda ni cikgu boleh explore lah lepas ni So macam ni. Sebab K pun bukannya tahu sangat yang selesaikan nilai ni. Dia lagi orang kata mencabar kan. Ada nilai macam ni. Memang pening lah. Jadi kita bagi 10 markah jugalah sebab agak sukar. Alright. So kat sini pun kita buat required dengan kita settingkan lah. Alright, kat sini cikgu boleh masukkan gambar apa-apalah cikgu nak letak gambar, tapi saya tak letak lah sebab kita nak kita nak kejar masa sebab takut tak sempat. Alright, so di samping kita tengah-tengah buat ni, kita boleh preview. Dia macam sway juga. Sambil-sambil kita buat, kita tengok preview. Sambil-sambil kita orang kata duk isi godek-godek. Dan bagi pendapat saya untuk kuis lah kan, better dalam range 5 hingga 10 lah. Kalau boleh tak payahlah sampai 20 sebab dia jadi panjang sangat kan bila kita scroll soalan kuis tu kan. Jadi kita boleh preview ikut mobile macam ni kan. Cuba bayangkan kalau 20, mesti anak murid kita kata banyaknya kan, kesian pula. So kita buat dalam 5 hingga 10. Tu pendapat saya lah, terpulang kepada anda semua. Okey, ni untuk preview. So boleh preview dalam 2 mode tadi, laptop dan juga mobile. Theme yang saya dah sebut tadi terpulang kalau kita nak nampak lebih menarik. So kita ambil yang ni tak kisahlah. Alright. Yang saya kata able to share tadi tu, kita punya learning objective kita yang ketiga, able to share, yang kat sini lah yang best tu. So bila kita klik share, katakan tadi dah cukup dah 5 soalan. Alright, so yang ni bila kita klik kat sini cikgu, preview, team dan juga share. So bila kita klik butang share, dia akan keluar macam ni. Kita punya orang kata cakap dia pop up kan kita punya Windows kita tu. So kat sini yang kat sini best ni. So untuk memudahkan kita sebagai orang yang buat kuis tu, katakan nak buat kuis sempena cuti PKP ni kan, jadi kita buat anyone with the link can respond. Jadi macam mak ayah, sebab anak-anak sekolah rendah lah, kalau sekolah menengah for sure dia orang ada telefon. Kalau macam kami, anak murid sekolah rendah ni memang tak ada sangat lah, sebab saya pun dah survey dekat parent yang datang masa mesyuarat PBG tu. Basically kalau murid sekolah rendah memang dia orang tak ada handphone. So untuk memudahkan memang kita ambil anyone with the link. Tapi kalau untuk contohnya macam kita dah orang kata murid kita dah cukup laptop, dalam grouping, dalam kelas, dalam lab, so better kita buat only people in my organisation. For example macam panitia sama-sama daerah kan, macam macam JU panitia maths contohnya nak collaborate-kan so boleh ambil ni lah sebab semua orang ada ID MOE. Alright, so boleh pilih antara dua ni. So yang ni better macam saya kata tadi untuk parent sebab parent tak ada ID. And then this one untuk yang ada dalam organisasi yang sama macam kita. So okay, ambil yang ni dah dulu. Alright, so yang ni pelbagai kaedah sharing lah. Sama ada kita create a link, yang ni untuk QR code, yang ni untuk kita nak embed dalam website, dan ini untuk email. Okay, ada 4 kaedah. So yang ni pula untuk kita nak link duplicate kita punya as a template untuk quiz
for the next session. So yang ni yang best juga. Yang share to collaborate ni, bila kita klik ni, kita boleh, alright, macam ni. Bila kita klik ni, kita boleh bagi dekat macam tadilah yang saya cakap, JU panitia daerah, JU panitia negeri. So diorang boleh bekerja bersama-sama untuk hasilkan kuis yang menarik. Jadi best kan, dia boleh collaborate dan juga duplicate. So yang ni, anyone ni kita boleh copy dululah. Alright, saya try copy and then saya try memang tak nampak tu, saya try pastekan dekat ruangan chat ni. Alright, Ctrl V. Alright, okay, this one yang saya share ni adalah dipanggil kaedah sorry. Yang saya berikan tadi tu adalah sharing yang open. Kita boleh share dekat Teams, ruangan chat, WhatsApp, Telegram, Insta, Facebook yang tadi. Alright, so yang K kata nak share via yang tadi tu yang learning objective yang ketiga tadi tu adalah untuk orang kata kita nak share melalui Teams kan. Alright, so kalau kita pergi dekat sini, so nampak tak kat sini more form setting ni. So kalau pergi kat sini kita ada setting. So kat sini pun best juga sebenarnya. Dia ada perbezaan kalau kita buat anyone with the link tu dengan only people. Kalau kita klik only people, dia boleh record nama dan kita boleh limitkan response tu per person. Yang ni yang best, alright. Kalau kita buat yang organisasi yang samalah. Okey, manakala untuk response ni kita boleh accept respon ni, kita nak start bila, kita nak end bila, and then yang best tu kita nak shuffle. Kita nak shuffle questions kita. Oh tadi sebenarnya jawapan kita pun tadi boleh shuffle juga. Jawab pilihan dalam quiz tadi tu kita boleh shuffle juga. Alright, so yang ni kita boleh send email dan juga notification. Alright, so kita pergi. Okay, kemudian saya nak saya nak tunjukkan dalam mode Teams kita, nak bagi tahu macam mana kita nak share dekat orang kata dekat anak murid kita melalui Microsoft Teams. Sekejap ya. Alright. Alright, nampak kan sekarang ni saya tengah nak buka Teams. Alright. Saya katakan sekarang ni saya nak bagi assignment tu dekat anak murid saya. For example lah. Okay. So klik pada assignment. Nampak kan di sebelah kiri 1, 2, 3, 4. Pada ikon yang keempat tu ada assignment. Okey, katakan saya nak beri contohnya saya punya tugasan ni ke dalam tahun 5 lah sebab tahun 2 memang tak logik lah jawab macam tu. Alright, so saya beri contoh yang mathematics tahun 5. So just klik. Pastikan cikgu ada dululah kelas-kelas ni. Kelas cikgu yang cikgu ajar, sebab kalau cikgu tak membina lagi kumpulan anak murid cikgu tu, so takkan adalah view macam ni Pastikan cikgu create dulu kelas yang cikgu ajar tu Alright, so saya ambil matematik, so tekan butang next. Alright, so kat sini sebab ni yang dah ada, so kita create kat sini nampak dia ada kat sini, kita boleh nampak kelas mana yang kita nak bagi assignment quiz tu, and then ada assign yang telah di-assign, and then ada graded, and then create. Cikgu klik pada butang create. Alright, so bila create ni kita ambil quiz lah. Cikgu ambil quiz tau, ada 3 assignment, quiz dengan from existing. So ambil quiz, macam tu. Ambil yang kedua tau. Alright, so kalau tengok kat sini dia kata quiz mana? Pilih yang ni, yang kita baru je buat tadi dengan kawan-kawan semua tadi tu, quiz untuk matematik. So klik sekali and then dia akan keluar next.
button. Alright, so click next. Alright. Yang ni dia pun tulis. Okay, yang ini dia macam paparan lah, macam kita nak send email. Alright. Jadi so title apa, instruction. Okay. So kita boleh buat lah. Sila jawab kuis ini sebelum habis cuti. Contohnya. Alright. So pastikan dia ada lah. Dia macam, tu kata dia macam attachment. Dia macam dah ada yang kita dah pilih tadi. And then kita nak assign kepada siapa. And then kita boleh pilih lah hari ni apa. Ni due date dia. So macam ni esok lah. Esok due date dia pukul berapa. So ni semua kita boleh setting. So sangat mudah. And then kita pun assign. Alright. So bila kita assign, dia akan ada automatically, dia akan naik kat sini. Nampak tak? Quiz untuk matematik due tomorrow. So kepada yang cikgu-cikgu yang telah bertukar status jadi anak murid saya, so sila jawab sekarang. Hello. Baik, nampak tak? cikgu. Ya cikgu, sabar. Baik. Ada beberapa yang rasa nak jadi anak murid kan? Sebab lah Alah, kita... tadi tak tengok jawapan cikgu. Okey, tak apa. Kita just nak tunjukkan macam mana kita apa dia dalam tu. Okey, bila cikgu-cikgu sementara menunggu kawan-kawan kita. Boleh aja. Boleh. Dia boleh terus keluar. Okey, saya serahkan kepada Cikgu Bella tunjukkan. Wah. Kita tengok dia boleh jawab ke tak boleh. So dia akan, alamak, kenapa dia pergi yang ni? Sekejap. Yang quiz untuk matematik tu. Betul-betul. Sekejap. Okay. So dia akan keluar. Saya akan klik dekat Teams. And then dia keluar yang ni lah, 5 IK matematik ni. Kemudian dia ada ni lah. Saya boleh tengok dekat post. Ataupun boleh juga tengok dekat assignment. Okay. So kalau dekat post ni yang latest one ni kan, quiz untuk matematik kan? Okay. Betul. So dia keluar macam ni. So bila saya klik, okay, dia keluarlah yang tadi Cikgu K dah buat. Okay. Soalan bocor cepat. Jawapan bocor. Cikgu, dah siap cikgu. Dah siap lah. Tekan je lah ya. Tadi kalau tengok Cikgu K buat soalan pertama lain, bukan yang ni kan. Tapi sebab tadi dia shuffle, jadi dia keluarlah yang ini sebagai soalan pertama. Okay, and then saya cuba pergi lagi. Ya Allah, memang tak kira lah dah ni. Kita main jawab je. Cikgu K tengok nama murid pun dia pergi shuffle. Tak apa. Kita biar kita kasih meriah sikit anak murid kita tengok kan. Macam tak payah isi nama ke? Wah. Tiba-tiba dekat ruangan nombor 4. Yang ni confirm betul. Okay, so saya boleh view result. Yang tu yang best tu. Satu je betul. Okay. So nombor okay, tu confirm betul. Terus bagi markah dan juga terus tunjuk mana yang betul dan mana yang salah. Alright. Okay, so go back to thank you page. So saya serahkan balik pada Cikgu K. Alright. Okay. So saya buka dekat Teams. Oh sorry, saya buka dekat form. Share. Tak, saya tak apa. Nampak kan? Saya pergi balik dekat tempat ruangan share screen dulu Cikgu K. Apa dia? Share screen. Dah share dah. Kenapa saya tak lepas ni? Kak K, belum ada lagi Kak K. Nampak dah. pun. Ada dah. Ada? Nampak gambar. Tak nampak. Dah ada dah. Okay, Alhamdulillah. Okay, so kalau tengok kat sini anak murid saya yang
Ada Filzah nama itu. Alright, so kalau tengok kat sini ada respon. Yang ni antara yang macam saya macam bestnya Microsoft Form ni adalah macam yang ni macam biasa. Semua kaedah jenis form ni dia ada Excel dia lah. So boleh klik saja dan then dia akan download lah. Sebelah sini nampak kan? Okey, yang ni yang biasa, yang kita ada rekod semua anak murid kita jawab And then yang ni yang saya cakap yang best yang saya perlu tunjukkan. Sebab bagi saya bila exploring form baru ni dia macam bila kita review answer ni, okey kat sini Zul Kacak siapa Zul Kacak ni? Macam tahu je. Contohnya Okey, katakan Zul Kacak ni, ya Allah dia dah salah banyak. So saya nak tolong dia. Dia macam ni, kalau konsep dekat tahun 1, 2, 3 kan, dia PBD. So kita tak boleh cakap macam you dah buat salah, you dapat 1/5 saja. So dia akan menjadikan murid kita down. So untuk mengelakkan kita sebenarnya dia macam ni lah, macam saya cakap contohnya dia dah klik, tiba-tiba ada kawan dia duduk kat tepi tu tertolak dia pun terkelik lah jawapan yang dia tak nak pun jawapan tu. And then bila kita tengok buku kerja dia, sebenarnya dia pilih jawapan yang betul. So kat mana kita nak baiki? Contohnya yang ni 1/2 ni, sebenarnya dia tahu tak logik sebab dia budak yang pandai tapi dia tersilap. So kat sini kita boleh kita boleh baiki. Katakan saya kesian dekat Zul Kacak ni, so saya cakap 5 and then saya pun remark dekat sini. Saya buat kat sini sebenarnya Zul buat pengiraan yang betul. Maksudnya nanti markah dia markah dia dia betul lah maksudnya. Dia betul yang ni. Alright, sebab kita letak markah dia tu nanti dia akan collect points tu dia banyak lah. Tadi 10 je tadi kalau cikgu kata kat sini, tapi bila saya dah ubah jadi markah dia dah lepas. So sama juga yang ni. Sebenarnya Zul betul. Tapi Zul tersilap tekan tu menyebabkan dia orang kata tersilap memilih jawapan. So kita boleh edit dekat sini. Ni yang sebagai orang kata cikgu bagus lah kan, sebab kita boleh edit. Alright. Yang ni anak panah ni menunjukkan ni VBN nama canggihnya nama. Lepas tu test je. Siapa lagi? Ina dan juga Filzah. Filzah betul semua ke? Wah. Ada salah Lepas tu ada 5 responden lah. 4, 3, 2, 1. Okey So boleh tengok dekat situ. So pergi dekat back. Lepas tu dia ada juga yang ni. Yang ni yang kata best lah kan, sebab kita boleh tengok responden tu dia dapat berapa. So sama juga dekat Microsoft Teams tadi tu, yang tempat assignment tu dekat graded tu kita boleh tengok. Sekejap ya, saya tunjukkan. Sebelum saya tunjukkan, saya harap semua dah clear untuk ruangan ruangan di bahagian quiz ni. Di bahagian quiz kan, rasa dah quiz untuk persamaan. Saya rasa saya nak tunjuk yang sebab masa pun dah terhad. Okey, saya dalam masa seminit ni saya nak tunjuk contohnya untuk sains. Maaflah sebab saya buat dekat sini terus, patutnya saya buat new tapi kita nak mempercepatkan masa. Katakan saya tambah kat sini. So saya letak teks lah. Alright, so kita letak teks. Kita pun cari gambar. Katakan ni sains katakan sains. Alright, kita pun letak foto. Nak eja tu foto sintesis. Alright. So fotosintesis. Okay. Ni contoh Sepatutnya bukan kat sini tau, sepatutnya create new form, tapi sebab kita tak cukup masa, so kita tambah saja kat sini. Alright, so nanti dia akan keluar gambar. Alright, so soalan kat sini kita tulis apakah proses yang berlaku dalam gambar rajah di sebelah. Ni contoh contoh saja. Alright, so nampak tak ada equation. So kita buanglah dekat dot 3 dots ni, and then kita pun buanglah math ni, and then kita buang subtitle.
And then yang ni yang best juga. Correct answer ni katakan kita sepatutnya jawapan dia proses fotosintesis lah. Fotosintesis. Dan yang bestnya kita boleh create another one. Katakan murid kita tu dia je bahasa Melayu pun boleh terima fotosintesis. Ataupun kita rasa macam bagi peluang lah anak murid kita lagi proses hijau, contoh. Sebenarnya salah maafkan saya cikgu-cikgu sains, saya dah tunjuk contoh saja. Sebab saya memang tak adalah begitu mahir sangat, saya cuma nak tunjuk contoh proses hijau. Sebab anak murid kita dia apa? Kita letak udara ke ataupun hidup ke. Ni contoh-contoh jawapan yang anak murid kita boleh tulis. Kita buat lagi proses. Maksudnya kita boleh terima apa yang anak murid kita. Kalau cikgu rasa macam tak boleh, dia nak saya terima fotosintesis dengan ejaan Inggeris dengan bahasa Melayu saja. So tak nak hidup, tak nak hidup. Kalau kita nak tambah pula pokok ke pun boleh juga. Alright. Ni contoh cikgu, saya minta maaf ni contoh saja. Takut nanti ada kata silap tu. Memang silap lah. Alright. So dekat sini, so bila kita pergi preview, katakan kat sini kan. Nama murid yang ke-6. Alright. Kat sini. So apakah proses yang berlaku? So katakan dia buat tadi apa? Saya buat pokok tadi kan. Saya tunjuk contoh lah. Contoh. Alright. Sikit lagi. Okay. Tak submit kan. Alright. So dekat sini sebenarnya dekat response ni kita boleh tengok. Dia macam dia ada lagi sebenarnya pilihan-pilihan jawapan lah kan. Sebab kita dah letak banyak tadi kan. Kita letak banyak tadi pilihan-pilihan. Cikgu K ada yang tanya ada tak jawapan tu kalau huruf besar huruf kecil? Dia sensitif tak? Saya rasa setakat yang saya tengok exploring ni, setakat ni macam dia boleh terima. Tapi tak tahulah kalau macam saya pun tak test lah sebegitu. Tapi saya basically saya buat huruf besar lah sebab saya buat soalan ni huruf besar. Saya tak cuba jawab. Cuba test tengok buat pokok tu buat huruf kecil. Sekejap dulu Okay. Kak K, sambil-sambil tu ada soalan dekat pilihan jawapan tu boleh tak letak image? Dekat pilihan jawapan. Sekejap ya, dekat question. Kat sini kalau kirakan nilai, sebab saya rasa dia bergantung pada soalan, bentuk soalan. Macam tu. Kalau macam yang ni sebabnya agaknya dia equation, jadi saya tak nampak pula nak add. Kalau macam message ada, dia boleh insert message. Untuk gambar tu saya tak pasti sebab saya tak explore pula yang tu, yang bahagian gambar dekat jawapan. Boleh siapa-siapa yang tu dekat ruangan jawapan Cuba buat yang new. New kan. So far tak boleh Kak. Just for question saja. Question je kan. Kerana Yes, Zul? Sebab so far hanya untuk soalan yang boleh menggunakan jawapan. Menggunakan soalan dengan bergambar. Untuk jawapan bergambar masih di peringkat ni lah. Ya. Terima kasih, Zul. Yes. So dalam roadmap memang akan ditambah fungsi tersebut. So once dia dah deploy, nanti kita akan kemas kini lah. Okay. Alhamdulillah. So harapnya dapat memuaskan hati yang bertanya tadi tu. Alright. Terima kasih Kak K. Ramai Cikgu Mira daripada Nun Utara sana. Jadi bolehlah untuk sesi soal jawab rasanya, sebab objektif pertama tadi dah untuk kita create quiz melalui form.
Lepas tu kita create able to share. Macam saya cakap tadi ada dua cara kaedah perkongsian. Sama ada kita nak link tadi tu kita shorten dululah basically kita shorten dululah jadi pendek, tak terpulang lah bit.ly ke gg.gg ke tiny apa ke. So boleh shorten link and then kita orang kata blast dekat semua grup WhatsApp. Wah konon-konon lah. Maksudnya kita blast dekat mana-mana grup yang kita nak share tu. So kalau kaedah kedua tadi tu melalui teams tadi tu lah. Make sure teams cikgu-cikgu ada grup kelas masing-masing and then kita klik saja pada butang assignment and then kita terus assignkan pada kelas mana. Alright. Cikgu Julie masih di sana, harum manis? Ya, masih di sini. Masih di sini. Sementara tu, saya nak tanya yang cikgu yang tanya pasal Microsoft Maths tadi dah settle ke? Yang ada tanya berkaitan dengan macam mana nak masukkan formula Maths dalam tu? Tak dapat masuk. Oh, dia tak. Okey, saya perasan satu benda Kalau masa kita nak buat form tu, dia ada dua pilihan. Okey, satu memang nak buat form, satu lagi nak buat quiz. Kalau cikgu terambil nak buat form, memang dia takkan ada fungsi maths tu. Cikgu kena ambil untuk buat quiz. Baru ada fungsi maths. Boleh tak cikgu? Cuba tengok. Okey, jap try. Okey. So sementara alang-alang dah cerita pasal tadi tu kan. Ada ke? Ada soalan? Tak apa, teruskan. Okey. So sementara menunggu sesi soal jawab tu, tadi kan Ki ada cakap kalau sempat kan. Kalau sempat ni form ni form yang inilah maksud cikgu Wan tadi. So takut cikgu terklik ni yang new form ni lah. Kalau cikgu klik dekat new form, dia tak adalah fungsi math tadi tu. So yang ni contohnya macam saya buat survey makanan kegemaran macam ni. Saya tunjuk je lah untuk seminit ni kan. Ni borang kaji selidik makanan kegemaran setempat. So setakat ni ada 34 orang yang jawab. Saya baru saja soalan ni, borang survey ni dalam pukul berapa tadi pukul 6 ke pukul 7 macam tu. And then dia adalah yang tukang jawab tu berasal dari mana, so boleh tengok respon. So boleh tengok respons kat sini. Dia cerita dia daripada pantai barat ke pantai timur, Sabah Sarawak kan. And then suka makan apa. And then suka makan selera campuran ke, western ke, Korean ke So yang ni antara contoh borang just survey untuk melihat kata purata ataupun taburan minat seseorang tu terhadap makanan kegemaran di setempat kawasan masing-masing lah. So ni adalah contoh borang kaji selidik. Okey. Apa lagi Cikgu K. Assalamualaikum. Untuk maklum soalan. Okey, baik, saya buka kepada sesi soalan. Okey, saya minta guru-guru ataupun peserta malam ni yang ingin bertanyakan soalan, sila perkenalkan diri dulu, nama, daripada mana dan seterusnya boleh tanya soalan lah. Saya buka soalan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nurfazia daripada Melaka. Dengar tak? Dengar. Okey. Saya nak tanya, kalau macam PT3 kita ada bahagian B berbagai bentuk, boleh tak soalan ni bentuk pada padankan atau isi 40? Atau dia sesuai kepada kalau macam isi tempat kosong tu yang macam saya buat contoh sains tadi kan. Bagi saya kalau yang sekadar orang kata short answer tu boleh lah. Kalau macam for example macam essay, katakan essay lah, ataupun macam dalam 5 dah melebihi 5 ayat, 6 ayat, 10 ayat tu, so better macam buat kaedah macam Cikgu Aman pernah ajar sesi yang guna doc guna word lah. Kita assignkan word and then kita boleh marking dekat situ. Yang tu suggestion saya lah. Sebab kalau macam saya faham kalau macam soalan bentuk yang macam subjektif tu, kalau macam yang pendek, yes, boleh cikgu, tak ada masalah. Okey, terima kasih. Sama. Okey, terima kasih cikgu. Ada cikgu lain yang ingin bertanyakan soalan?
Ada juga soalan yang telah Encik Zul boleh tolong jawabkan di ruangan chat ya. Okey, seterusnya soalan lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Hello. Saya teruskan. Okey, boleh teruskan dengan soalan cikgu. Okey, boleh. Tanya untuk matematik tadi, kalau soalan tu dia macam soalan panjang penyelesaian masalah, dia boleh trace terus tak jawapan ataupun macam mana? Dia just terus persamaan dia boleh buat sendiri. Kalau macam soalan yang panjang tu penyelesaian masalah dia boleh kirakan juga tak? Saja jawapan. Oh, kalau macam contohnya soalan bahagi tu. Maksudnya dia macam ada ayat panjang kan? Dia kena tak terus soalan tu ada persamaan ke macam tu. Maksudnya penyelesaian masalah yang jenis karat apa ada paragraf tak macam dia jalan-jalan berlari macam tu kan. Kalau macam pendapat K lah, maksudnya kalau macam soalan yang berbentuk pengiraan yang memang panjang, ialah contohnya macam kita nak kira luas kan, kalau dia exactly luas, contohnya macam kita nak tanya panjang dan lebar tu it's easy lah. Tapi kalau macam kita nak sekiranya Abu ingin panjangkan ni berapa berapa meter, dia perlu tambah pagar, dia perlu tambah ruangan pintu pagar, so yang tu kira rasa tak sesuai lah untuk sebab kita memerlukan jalan kira yang panjang kan. Dia macam better yang tu kalau tak silap saya dalam OneNote dia macam dia punya jalan kira tu macam best sikit lah, anak murid kita boleh terus kira dekat OneNote tu kan, kalau tak silap. Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, ada 1 minit lagi. Boleh ada soalan lain tak? Assalamualaikum Cikgu K. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu K, saya Puan Rozi Lawati daripada Perlis. Oh, jauh. Cikgu, saya nak bertanya, sekarang ni kalau draft question yang kita buat ni, kita belum share lagi, adakah dia auto save? Ya, tepat sekali. Okey, macam seperti Google dia Form sebab konsep online. Dia sebab konsep online, so dia auto save. Okey, baik. Ya. Dia banyak pictures jugalah yang cantik tu tengoknya. Saya yang itulah sebabnya sebab bila kalau soalan bahasa Inggeris kan, dia macam terus masukkan gambar, and then kita masukkan ayat, contoh macam grammar ke spelling ke, so dia macam yang biasa kita boleh type kan. Kalau macam yang maths tu ramai yang kata alah dah maths kan dia ada macam macam contohnya pecahan tadi ataupun persamaan kuadratik tadi ataupun apa-apa saja yang cosine tu kan, dia dah macam ada, dia sediakan equation untuk kita. Okey. Kemudian untuk bahagian yang 3 dot tu, add branching tu maksudnya apa ya? Oh ya, add branching tu memang nak ajar tapi dia macam tak sempat lah saya tahu. Alright, add branching tu sebenarnya yang tu saya rasa boleh tak apa. Yang tu kita ada next kita next session yang berikutnya. Memang best. Branching tu dia macam ni. Saya buka sekejap ya. Mana ya? Cuma bagi pendedahan awal dululah. Nampak kan? Okey. Dia macam branching tu dia macam katakan murid silap jawab soalan satu tu salah. So dia akan dia stick pada soalan satu. Dia macam ni, sekejap saya buka. Kak K, boleh saya bantu? Boleh. Dia macam contoh dia, kita tanya adakah anda menaiki kenderaan? So kita jawab ya atau tidak. Kalau dia jawab ya, dia akan lompat ke page ataupun soalan yang apakah jenis kenderaan anda? Honda. Faham. Kalau tidak, yes, dia macam tu. Okey. Baik. Bagus. Kalau soalan quiz tu dia stick pada soalan yang sama lah. Dia macam bila betul baru pergi next question. Macam tu. Okey, faham. Terima kasih. Sama. Okey, ada lagi? Nampaknya dah 10-2 minit.
Saya buka satu lagi soalan yang terakhir. Ya, Cik UK boleh tunggu? Boleh, tak ada masalah. Okay, Assalamualaikum. Saya tadi Puan Nurfazia daripada Melaka. Saya nak tanya lagi satu soalan. Katalah soalan tu kita dah ada dalam file kita. Kita perlu, kalau kita tak perlu nak type, boleh kita attach file-file tu satu-satu boleh tu? Tak dengar lah. Oh, okey. Katalah saya dah buat dalam file saya soalan tu. Kalau saya tak ada type balik, saya cuma attach file yang sedia ada tu. Boleh ke? Maksud file tu file ke form? File tu kita dah type pada file kita. Kata kita dah ada soalan pada file kita lain kan? Kita tak payah type dalam ni. Kita cuma macam kita gunakan sleeping tool ke untuk masuk. Tak dengar cikgu. Macam cikgu kata apa tadi? Maksudnya cikgu dah ada file. File. Mungkin maksud dia saya dah type dalam file saya. Kak Ira kalau Kak Ira faham, Kak Ira boleh. Boleh tak? Okey, mungkin maksud cikgu tu dia nak ambil daripada, contohnya kalau macam yang Google, dia boleh masuk dalam Google Drive kan? Katalah dia simpan dalam OneDrive. So boleh tak dia ambil daripada OneDrive? Kita tak payah type balik lah. Satu-satu. Boleh ke? Ataupun kita dah simpan sedia ada file kita tu, kita ambil soalan satu, kita attachkan tu. Kita cuma guna snipping, kita paste kat situ, boleh tak? Oh, macam masukkan gambar lah kan maksudnya. Boleh lah kan. Kalau gambar boleh lah. Maksudnya kita just dekat soalan tu terus saja pastekan kita punya soalan tu. Kita tak payah type balik. Kalau just kita nak dah snipping kita punya the correct, the exactly questions tu, so tak ada masalah lah maksudnya. Okey. Boleh lah tu. Terima kasih. Boleh. Sama. Okey. Tak apa, terima kasih. Saya tutuplah ruangan soalan, tapi jika ada peserta yang ingin bertanya lagi soalan, boleh je dengan menaip di ruangan chat ataupun bertanya dalam grup Telegram kami, Digital Classroom. Okey, insya-Allah akan ada ramai admin-admin yang boleh tolong jawabkan lah. Okey, terima kasih kepada yang utama presenter kita lah, Cikgu Kamaria. Terima kasih juga kepada admin-admin DC yang bertugas dan seterusnya semua peserta-peserta webinar pada malam ni yang telah menjayakan. Okey, so start saya share screen saya. Okey, yang ni sebagai ulang pengumuman daripada semalam daripada Dr. Azma. Kita ada